Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk bulan Rabiul Akhir. Ada satu hadis qudsi, dialog antara Allah Subhanahu wa taala, dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalaqatul aflak. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, seandainya bukan kerana engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku tidak akan menciptakan alam ini. Alam ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan semata-mata kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerananya diciptakan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita beruntung kerana dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung kerana di hari akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mensyafaatkan kita semua. Ustaz Iqbal Zain, pengarang buku Bercinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau muatkan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikat. Bila kita tengok dialog ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan melihat betapa indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan timbul kasih sayang, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sesungguhnya. Kerana kata ulama, dalam hidup kita ni yang kita perlu ialah cinta. Kerana cinta inilah yang akan membuatkan kita bahagia. Tu kata ulama, kerana cinta duri akan bertukar menjadi mawar. Kerana rindu cuka akan bertukar menjadi anggur segar. Cinta yang kekal abadi, cinta yang tidak menghampakan, cinta yang tidak mengecewakan, cinta Allah dan Rasulnya. Ini tuan-tuan, kita nak kejar dalam hidup kita. Mudah-mudahan cinta ini membuatkan kita berbahagia. Cinta ini akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kekasih yang kita cinta, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata pengarang, wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga, lalu berlakulah dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Malaikat bertanya, adakah nur itu Nabi Adam alaihi salam? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukan, bahkan dengan nur ini Nabi Adam alaihi salam ku berikan martabat yang tinggi. Allah. Nabi Adam alaihi salam menjadi istimewa, diangkat darjat martabat yang tinggi kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tuhan. Sebab apa? Dalam sulbi Nabi Adam alaihi salam mengandung benih-benih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, setiap orang yang Allah pilih untuk mengandung benih-benih kekasih Allah ni tuan-tuan, di dalam sulbinya ada benih tersebut dan terpancar di dahinya cahaya tu, cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Lalu malaikat bertanya lagi, adakah nur itu Nabi Nuh alaihi salam? Tuan-tuan, di hari akhirat nanti, saat kita susah berhadapan dengan teriknya, panasnya matahari di atas kepala kita, saat kita menunggu dengan tunggu yang lama di padang mahsyar, ketika itulah kita mengharapkan syafaat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita daripada kesusahan di hari akhirat tersebut. Ketika itu kita berdiri, duk tunggu perhitungan, nak dihitung amal tu. Tunggu tuan-tuan di padang mahsyar, kata ulama, paling kurang masanya 300 tahun akhirat. Oh, berdiri sahaja. Berdiri tunggu tu, tempat kita berdiri tu celih untuk apa? Untuk dua tapak kaki kita, badan kita sahaja. Mana bersesak-sesak. Ketika itulah manusia-manusia yang ramai ni berduyun-duyun. Pertama kalinya tak tahan dah berdiri di padang mahsyar yang terlalu lama, berduyun-duyun pergi jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Pakat ramai-ramai berjalan nak jumpa Nabi Adam alaihi salam, kata ulama memakan masa 1000 tahun baru sampai. Sampai depan Nabi Adam alaihi salam, wahai bapa kami, wahai Nabi Allah Adam, berikanlah syafaatmu kepada kami semua, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimulakan perhitungan. Minta bukan untuk minta apa tuan-tuan, nak minta hitung amal, untuk hisab. Nabi Adam AS menjawab, hari ini aku boleh mensyafaatkan diri aku sendiri sahaja. Aku saja, aku boleh tolong diri sendiri ya. Aku tak dapat tolong selain pada diri sendiri sahaja. Nafsi. Allah, tak dapat bayang tuan-tuan. Ketika itulah Nabi Adam kata, pi jumpa dengan Nabi Rasul yang lain. Manusia yang ramai-ramai ni, kita semua akan berduyun-duyun pula pi jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Daripada nak jumpa Nabi Adam tu, nak pi ke Nabi Adam memakan masa yang panjang 1000 tahun. Pi jumpa pula Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun pula. Jalan tuan sesak. Tunggu dah 300 tahun. Kita tunggu dekat hospital nak ambil nombor tuan-tuan, berjam-jam. Belum tu pun tak sabar dah. Saya cukup tak setuju nak pergi hospital lama-lama. Bila anak sakit ke nak cek hak tu susah hati. Bukan nak lari lah. Kampung lama kan. Jadi cemuih. Macam mana kita tak dapat bayang macam mana nak berdiri di padang mahsyar yang terlalu lama. Semua umat berduyun-duyun menaruh pi jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Berjalan tu memakan masa 1000 tahun lamanya.
Sampai dekat Nabi Nuh, wahai Nabi Allah Nuh, berikanlah syafaat, mintalah kepada Allah agar dimulakan perhitungan, dimulakan hisab. Nabi Nuh alaihi salam pun jawab, aku hari ini hanya boleh tolong syafaat diri sendiri sahaja. Aku malu dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, ketika dibaling batu di Taif, kan malaikat bagi tawaran, wahai Muhammad, katakan ya dua bukit ni, bukit Taif ni kami nak angkat, nak hempap dekat penduduk Taif. Nabi cerita dekat sahabat-sahabat, kata, kenapa engkau tak gunakan doa itu Rasulullah? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tak gunakan doa itu, doa yang sangat mustajab tu? Minta Allah hempap saja penduduk Taif biar mati semua. Geram tu, marah sahabat. Pasal Nabi kena teruk baling batu keluar daripada istana Raja Taif. Setelah dakwah tidak diterima, orang pakat tunggu nak baling batu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kiri dan kanan jalan, sepat daripada pintu istana tu, di kiri dan kanan jalan, menaruh duk tunggu baris nak baling batu tu, kata ulama sepanjang 10 km. Oh, baling batu kiri kanan, darah habis daripada kepala, darah tu meleleh menitik masuk dalam capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira Rasulullah berjalan tu bunyi kecak darah tu. Allah, tuan-tuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi dan rasul mereka ada satu doa yang paling mustajab, dan doa ni tidak akan ditolak. Allah. Semua nabi dan rasul dah pernah guna dah doa tu. Nabi Nuh guna, Nabi Adam guna, dan nabi-nabi rasul yang lain semua dah guna. Aku yang tak guna lagi satu doa yang mustajab tu, kerana aku nak simpan doa itu untuk kalian di hari akhirat nanti. Allah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi Nuh alaihi salam jawab macam tu, Nabi Nuh kata, jumpalah nabi lain. Jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Umat yang ramai-ramai ni meneru pula pergi jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim berjawab perkara yang sama, aku hanya boleh tolong diri sendiri sahaja. Aku malu dengan Allah kerana aku ada satu kesalahan, dan aku malu dengan kesalahan ini, aku malu nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, pilah jumpa Musa alaihi salam. Pakat meneru pula pergi jumpa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam jawab jawapan yang sama, aku boleh hari ini hanya boleh tolong diri sendiri sahaja. Pergilah kalian jumpa dengan Isa alaihi salam. Pakat meneru pergi jumpa Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun jawab yang sama. Kata Nabi Isa, pergilah kalian berjumpa dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak tahu nak abang tuan-tuan betapa putus asanya ketika tu kita dah lah pergi jumpa yang ni tak boleh tolong, jumpa yang ni tak boleh tolong. Akhir sekali semua umat manusia daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman berduyun-duyun pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat manusia ni kata bahawa wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, syafaatlah kami semua, berdoalah agar dimulakan perhitungan. Dan Nabi jawab, aku boleh. Dan Nabi sujud. Ketika inilah Nabi menggunakan satu doa yang paling mustajab, yang Nabi simpan untuk apa? Untuk syafaat kita di hari akhirat dengan syafaat yang teragung. Allahu akbar. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat bertanya, adakah nur ini Nabi Nuh alaihi salam? Lalu jawab Allah Subhanahu wa taala, bukan, bahkan dengan nur ini Nabi Nuh alaihi salam akan terselamat daripada banjir yang menenggelamkan
dan akan binasalah keluarga dan kaum kerabatnya yang ingkar kepada ajarannya. Dengan sebab nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah selamatkan Nabi Nuh daripada banjir yang menenggelamkan. Banjir ni lah yang paling besar dalam sejarah. Tak ada lah, tak akan ada lah banjir ni. 6 bulan banjir. Lalu malaikat bertanya lagi, wahai Allah, adakah nur ini Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukan, bahkan dengan nur ini Nabi Ibrahim alaihissalam akan dapat berhujah mengalahkan para penyembah patung berhala dan bintang-bintang. Zaman Nabi Ibrahim dah sembah berhala. Dan kita selalu dengar tuan-tuan ceramah bapa Nabi Ibrahim suruh Nabi Ibrahim jual patung berhala. Bapa Nabi Ibrahim sembah berhala, jual patung berhala dan buat patung berhala. Sebenarnya Azar tu yang dikatakan bapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan bapa kandung, bapa saudara sahaja. Kerana tidak boleh, kata ulama, keturunan ibu dan ayah bagi seorang nabi dan rasul kufur, tak boleh. Daripada Nabi Ibrahim lah ni jalur keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Tak boleh sama sekali keturunan nabi ni dikufur. Tu azza tu kita kena buat pembetulan balik, dia bukan bapa Nabi Ibrahim, hanya bapa saudara sahaja, bapa kandung tidak. Pasal ada ustaz yang ambil pendapat yang sangat dhaif, mengatakan mak dengan ayah Rasulullah ahli neraka. Adam ni Abdullah dengan Aminah ni, sebab apa? Masa tu Rasulullah tak lahir lagi. Benarnya tuan-tuan, pendapat tersebut ditolak oleh ulama-ulama yang besar-besar. Mana mungkin keturunan Rasulullah tu kufur. Lalunya yang pegang pendapat kata mak dengan ayah Nabi ni ahli neraka ni Wahabi lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat bertanya lagi, adakah nur itu Nabi Musa alaihi salam? Lalu jawab Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Musa alaihi salam adalah saudara bagi nur ini. Tetapi nur ini adalah kekasihku. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam hanyalah orang yang kuajak berbicara dan bercakap secara langsung kepadaku tanpa sebarang perantaraan. Nabi Musa ni tahap dia yang ni ya tuan-tuan. Seorang Nabi dan Rasul yang hanya Allah ajak berbicara. Bicara Nabi Musa AS ni bicara langsung. Kalimullah, boleh berkata-kata, Allah jawab langsung. Ni Nabi Musa AS. Lalu malaikat bertanya lagi, adakah nur itu Nabi Isa AS? Lalu jawab Allah Subhanahu wa taala, bukan, bahkan Nabi Isa alaihi salam akan menyampaikan khabar gembira tentang kelahiran nur ini kepada umatnya. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam hanyalah laksana seorang penjaga pintu yang menantikan kemunculan nur itu sebagai nabi. Tuan-tuan, maksud mudah kita faham, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ni, Nabi Isa AS bawa kitab Injil. Diutuskan Nabi Isa AS, Nabi Isa bawa kitab Injil. Dalam kitab Taurat dengan Injil ni, kata para ulama, cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Mana orang Yahudi dengan orang Nasrani ni lebih mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding kita semua. Kerana dalam kitab Taurat dah cerita sejelas-jelasnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ada seorang Yahudi. Yahudi ni Yahudi ahli kitab.
Yahudi ni memang dia pegang semua kitab dia bang. Yahudi ahli kitab ni tu, kalau kita pergi luar negara tuan-tuan, kalau apa makanan yang Yahudi disediakan untuk Yahudi kita boleh makan. Sebab apa? Dia tak makan babi Yahudi ni. Kalau tak ada pilihan sana memang boleh makan. Yahudi ahli kitab. Yahudi ni setiap hari dia akan baca kitab Taurat. Baca kitab Taurat, satu hari dia baca kitab Taurat, dia mendapati 4 muka surat kitab Taurat menceritakan tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baca-baca, dia kata, apa ni? Sampai 4 muka surat cerita tentang Nabi akhir zaman ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Yahudi tak terima tuan-tuan. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bangsa mereka. Banyak Nabi dan Rasul ni bangsa Israel. Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Musa ni semua Israel semua ni. Tapi main Rasul akhir zaman bangsa Arab, Quraisy. Oh, tak boleh terima. 4 muka surat cerita tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ni dia jadi marah, dia geram, dia koyak 4 muka surat tu dibuang. Oh, ni cerita banyak sangat ni. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Esok pula baca lagi kitab Taurat, baca, tiba-tiba Yahudi ni mendapati 8 muka surat. 8 muka surat cerita tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran pun tak banyak cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab terdahulu memang terperinci lah. Tu, orang Yahudi dia kenal sungguh-sungguh. Dalam kitab Taurat cerita Rasulullah ni Nabi akhir zaman ni ada 4 orang sahabat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dalam kitab Taurat cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni antara ciri-cirinya pakai baju yang koyak yang bertampal. Allah tu Yahudi dia check satu-satu. Ada apa tampai. Allahu akbar. Yahudi ni baca 8 muka surat cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia geram, jadi marah, nak koyak pula 8 muka surat. Bila nak koyak, Allah campak langsung hidayah. Dia jadi terfikir. Duk pegang nak koyak dah, terfikir balik. Kalau aku koyak sampai 8 muka surat, lama-lama habis teruslah kitab ni. Allah, ni kitab daripada Allah. Tak jadi koyak. Termenung duk fikir, mesti ada rahsia ni. Rahsia besar yang Allah nak cerita tentang apa, tentang Nabi akhir zaman ni. Dia siapkan kelengkapan pacu kuda pergi ke Madinah. Sampai sahaja di Madinah, hari tersebut, hari dia sampai di Madinah ni, hari tersebut hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tuan-tuan turun daripada kuda, dia bertemu dengan seorang sahabat yang sangat tampan, yang sega, yang bernama Salman Al-Farisi. Pakai lawa. Dan Yahudi ni pun bagi salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Salman bila dengar bagi salam macam tu, menangis Salman sambil kesat yang mata. Yahudi ni tanya, anta ya Rasulullah? Bukan, aku bukan Rasulullah. Rasulullah ada kat masjid. Salman ni nak bagi tahu kata Rasulullah wafat, tak sanggup. Sebab apa? Sat lagi mungkin Yahudi ni kecewa sebab dia sedang mencari hidayah. Tuan-tuan, kalau ada ulama apa tu guru kita tu pesan, kalau lah ada orang bagi tahu kat kita nak memeluk Islam, terus apa, syahadahkan dia cepat-cepat, terus. Jangan tangguh. Kadang-kadang ada yang bagi tahu pergi pejabat agama, dalam perjalanan dia mati, tuan-tuan, Allah, kita menjadi penyebab dia kekal dengan kufur. Terus syahadah. Sama ada nak daftar, dia nak syahadah lain tu cerita lain, tuan-tuan. Kita siap-siap cepat. Salman Al-Farisi ni kata, ya Rasulullah ada di masjid. Bawa
Yahudi ni sampai ke masjid, masuk waktu Zuhur, Bilal azan Zuhur. Rasulullah wafat waktu duha. Waktu duha Rasulullah wafat, Bilal azan Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai sahaja kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam nada sayu tu Bilal menyebut kalimah Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ketika itulah dengar riuh rendah, bising, orang ramai pakat menjerit, meraung. Dah ada muslimat yang keluar mai ke masjid dalam keadaan menangis. Mereka muslimat ni kata apa? Dalam keadaan meraung, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup semula? Pakat menjerit, Allah, Allah. Ketika Bilal menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal terduduk dalam keadaan menangis, teresak-esak, tak sanggup untuk menyebut kali kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Tak dapat menahan kesedihan yang amat sangat. Sahabat sampai tahap tu. Allahu Akbar. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pujuk Bilal ni, wahai Bilal, sambung azan, habiskan azan. Wahai Abu Bakar, aku tahu engkaulah yang membebaskan aku, memerdekakan aku. Wahai Abu Bakar, tolonglah, jangan desak aku. Walaupun engkau memerdekakan aku, aku tahu itu jasa yang besar untuk aku, tapi tolonglah, jangan desak aku kerana aku tidak mampu lagi untuk menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil meletakkan tangan di atas kepala macam ni, Bilal kata apa? Alangkah baiknya kalaulah aku tidak pernah dilahirkan oleh ibu aku, kerana aku kalaulah aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku, kerana aku tak sanggup melihat saat yang paling menyedihkan ini. Kita selalu dengar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dengar Rasulullah wafat, tak boleh terima, pegang pedang sambil berkata, wahai manusia, siapakah yang berani kata Rasulullah wafat, maka aku akan penggal kepalanya. Sesungguhnya Rasulullah tidak wafat. Umar, Allah, tak boleh terima. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kerana cinta, kerana rindu, ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali setiap hari. Sonok pergi ziarah makam. Saya dapat dah Hajah Raziah dengan Haji Azizana bawa saya untuk tunaikan cita-cita saya, rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak-banyaklah Haji Zan dengan Haji Raziah. Tercapailah hajat tu. Allah tak dapat gambarkanlah saat-saat yang membahagiakan ketika tu. Kerana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sebut, bila ditanya, apakah yang membuatkan engkau paling bahagia dalam hidup ni? Bilal sebut apa? 2 perkara yang membuatkan aku bahagia. Yang pertama, saat aku bersama dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saat mana? Saat aku diseksa, dipukul, diletakkan batu besar di tengah belakang badanku, semata-mata kerana aku mempertahankan iman dengan Islam. Sahabat bila tanya ni, saat sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Allahu Akbar, ni cinta lah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, banyak hadis kalau menyebutkan Nabi akan bersama dengan Abu Bakar, Umar. Tak mana aja Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan punya sayang kepada Rasulullah, cinta sungguh-sungguh lah. Kemana sahaja Rasulullah ada, situlah Abu Bakar ada. Habis sembahyang Isyak di masjid, Nabi nak balik ke rumah, Sayyidina Abu Bakar ni hantar sampai depan pintu rumah. Bila Rasulullah masuk dalam rumah, dia tunggu depan pintu tu.
Dan bila Nabi SAW melambaikan tangan macam tu, Abu Bakar pun menangis teresak-esak. Wahai Rasulullah, kita berpisah di sini. Pisah bukan lama mana tuan-tuan, isyak dengan subuh ya. Kita berpisah di sini wahai Rasulullah. Nabi lambai tangan, jumpa nanti wahai Abu Bakar. Nabi tutup pintu tu, teriak sungguh-sungguh letak kepala ni. Alangkah baiknya kalau aku tidak dilahirkan oleh ibu aku. Tak sanggup aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik tu dalam keadaan menangis tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai ke rumah, masuk dalam rumah tu. Sebelum tidur, sebelum terlelap, dia letak pipi ni dekat dinding rumah sambil menangis. Wa Muhammad, wa Muhammad, wa Muhammad. Dalam keadaan menangis, dia kata, wahai Muhammad, rindu sampai azan subuh, sampai jumpa pula esok. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Antara kata-kata Sayyidina Abu Bakar lah, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di hadapanku, ku pandang pesonanya dari kaki hingga hujung kepala. Tahukah kalian apa yang terjelma? Itulah cinta. Allahu akbar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebut apa? Selagi hayatku masih ada, aku akan selalu berada di sampingmu untuk membelamu, tidak akan membiarkan sesiapa pun mengganggumu wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada sahabat ni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, satu menjerit meraung kerana sedih permergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat ni sampai angkat tangan doa dalam keadaan tak kesedihan, angkat tangan, wahai Allah, hidupku ini semata-mata kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, hidup ini tidak lagi bermakna. Wahai Allah, aku tidak mahu lagi hidup tanpa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, ambillah nyawa aku, matikan aku kerana aku tak sanggup hidup tanpa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia doa macam tu, Allah ambil nyawa, masa tu juga dia mati. Allahu akbar ni. Kerana cinta ni, mabuk dengan cinta. Ada sahabat ni angkat tangan, wahai Allah, mata ini untuk memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Setelah Rasulullah wafat, aku tak mahu lagi mata ini memandang sesiapa pun melainkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, mata ini untuk pandang Rasulullah. Untuk itu aku tak mau lagi melihat selain Rasulullah. Maka ambillah kembali penglihatan ini. Maka masa tu juga mata dia buta. Allahu akbar. Inilah sahabat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila terduduk orang satu Madinah pakat menjerit meraung kerana kesedihan mereka kerana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tahulah Yahudi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pun wafat. Kata Yahudi, Allah, aku lambat, aku lewat, tak sempat untuk bertemu denganmu wahai Rasulullah. Lepas tu Yahudi ni kata dekat Salman Al-Farisi, Salman, tunjuk kepadaku di mana makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai Salman, aku nak minta satu je. Aku nak melihat jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagilah aku peluang untuk tengok, melihat jubah Rasulullah. Salman pun kata dekat Bilal, wahai Bilal, minta kepada Fatimah, puteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun pergi ke rumah Fatimah
dalam keadaan menangis teresak-esak sampai depan pintu rumah Fatimah, bagi salam. Fatimah pun keluar. Kata Bilal, wahai putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Salman memerintahkan aku untuk minta kepadamu jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah dalam keadaan menangis, siapakah yang nak melihat jubah ayahku? Fatimah bawa keluar ni jubah tu tuan-tuan, jubah Rasulullah yang Rasulullah pakai. Bila bawa keluar tu, Yahudi tu ambil, dia cium sambil menangis teresak-esak, kerana Yahudi tu melihat di jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti. Dalam kitab Taurat cerita Rasulullah Nabi akhir zaman ni pakai jubah, pakai baju yang koyak yang ditampal dengan 24 tampal. Allah ni lah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah ni ramai juga sahabat yang nak hadiah kepada Nabi, yang hadiah kepada Nabi jubah. Sahabat, ada seorang sahabat mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, ini jubah aku baru beli, aku nak hadiahkan kepada tuan. Ambil, aku hadiahkan kepada tuan. Nabi ambil jubah tu, Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi tukar, pakai jubah yang baru. Nabi keluar pakai jubah yang baru. Sahabat yang bagi punya seronok, Rasulullah yang pakai. Nabi tak tolak. Pakai ada juga sahabat main, yang seorang lagi main tengok. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, lawa Rasulullah, jubah baru, boleh bagi dekat aku? Oh, sahabat tu pun tuan-tuan, tak mana saja ada panggil macam ni. Nabi tak cakap banyak, masuk dalam rumah, tukar pakai jubah yang koyak tadi, yang 12 tampai tu, keluar jubah baru tu bagi kat sahabat yang minta tu. Sahabat yang bagi marah tak kira. Aku bagi dekat Rasulullah, yang diminta buat apa? Sahabat yang minta tu kata apa? Aku kan nak pakai, aku nak buat kain kapan aku nanti. Sebab apa? Jubah yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Allah. Nabi tukar balik pakai baju yang bertampal 24 tampal. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Khadijah radhiyallahu anha 300 tampai. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, isteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hari kewafatan pakai jubah yang koyak, disebutkan 300 tampalan. Allah. Seorang perempuan yang sangat kaya pakai jubah 300 tampal. Ini yang paling, kalau cerita Khadijah memang lagi sedih tuan-tuan. Allahu akbar. Fatimah radhiyallahu anha ketika hari perkahwinan. Ini Fatimah putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hari kahwin Fatimah juga pakai jubah yang koyak ditampal dengan 24 tampal. Dan ketika hari perkahwinan tuan-tuan, Rasulullah nak hantar pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki. Habib Ahmad Ismail Al-Ja'fari, mudir Madrasah Darul Ilmi, menyebutkan cerita ni. Nak hantar Fatimah putri kesayangan Nabi ni rumah pengantin lelaki Sayyidina Ali. Mula-mula keluar hantaran. Bila keluar hantaran, sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar meraung, menjerit, teresak-esak, menangis. Dan Abu Bakar tanya, wahai Rasulullah, adakah ini sahaja hantaran perkahwinan anak kekasih Allah? Nabi buat keluar hantaran tu, antaranya bantai, bekas kulit yang telah disamak. Allah, ni antara batu giling. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, cukuplah untuk keluarga Muhammad antaran ini untuk perkahwinan anaknya. Bila Fatimah radhiyallahu anha keluar sahaja pakai baju pengantin, sahabat-sahabat yang lain pakat menangis teresak-esak bila tengok Fatimah pakai baju pengantin yang koyak yang ditampal dengan 24 tampai.
tampai baju pengantin, pakai baju tampai. Sedangkan tu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu wanita syurga. Allah, tuan-tuan, saya sendiri pun kahwin pakai baju elok, lawa tempah lagi. Allahu akbar. Kita semua lah, tuan-tuan. Yahudi ni dia cium jubah tu sambil menangis teresak-esak. Benarlah cerita tentang perihalmu wahai Rasulullah yang aku lihat di dalam Taurat, yang asalnya koyak kitab Taurat tu. Sebab apa? Cerita banyak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada benci dia akan jadi sayang. Tuan-tuan, itulah ulama ajar kita, benci jangan benci selamanya. Sayang pun dia tak boleh sayang selamanya, tuan-tuan. Kita tak tahu ke depan nak jadi apa. Tu ada kata-kata yang indah lah. Ada satu kata-kata menarik, tuan-tuan. Nak saya simpan. Menarik, orang share tu best juga. Cari memang tak jumpa tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Yahudi ni bila cium jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berhadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia angkat tangan, wahai Allah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi yang dalam kubur ni Muhammad Rasulullah. Jika engkau terima apa syahadah aku ini, penyaksian aku ini, wahai Allah, maka matikanlah aku sekarang, kerana aku tak sanggup lagi hidup tanpa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu juga dia mati depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Allah nahi mati kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, bahkan dengan Nabi Isa alaihi salam akan menyampaikan khabar gembira tentang kelahiran nur ini kepada umatnya, sedangkan Nabi Isa alaihi salam hanyalah laksana seorang penjaga pintu yang menantikan kemunculan nur itu sebagai nabi. Malaikat tanya lagi, siapakah nur itu yang menjadi kecintaanmu yang mulia ini, yang telah engkau pakaikan kepadanya pakaian keagungan, serta mahkotakan ia dengan mahkota-mahkota kehebatan dan kemegahan, lalu engkau kibarkan di atas kepalanya panji-panji dan bendera. Allah Subhanahu wa taala menjawab, dia adalah seorang nabi yang aku pilih daripada kalangan yang terbaik daripada keturunan Lu'ay bin Ghalib. Ibu bapanya meninggal dunia ketika masih kecil, lalu ia akan dipelihara oleh datuknya. Kemudian selepas datuknya meninggal dunia, dia akan dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Subhanallah, indahnya dirimu, dimuliakan Tuhanmu, ya Sayyidi, ya Mustafa, ya Khatamul Anbiya, ya Rasulullah. Tuan-tuan, inilah dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat ketika Allah memperkenalkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama berpesan kepada kita, tuan-tuan, wahai ummah, korbankanlah diri kamu untuk nabimu, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah banyak berkorban untuk kita semua. Tinggalkanlah maksiat dan hal-hal yang membawa kepada kemungkaran. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang membuatkan nabimu menangis di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, ini selalu kita dengar hadis ni, tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, beruntunglah sesiapa yang melihat aku dan beriman dengan aku.
Nabi SAW menyebutnya hanya sekali. Beruntunglah sesiapa yang melihat aku dan beriman dengan aku. Dan Nabi SAW sambung lagi, dan beruntunglah sesiapa yang tidak pernah melihat aku dan beriman dengan aku. Kita semua lah tuan-tuan tak pernah pandang Rasulullah SAW, tapi beriman dengan Rasulullah SAW. Tapi kita azam tuan-tuan dalam hidup kita ni, mintalah kepada Allah azam. Mudah-mudahan sebelum kita diambil nyawa, sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita untuk bermimpi melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai azam kita lah. Mudah-mudahanlah kita dapat. Tuan Guru Syekh Zainul Asri kata nak main sini tak jadi. Ni dia sibuk tuan-tuan. Tuan Guru Syekh Zainul Asri ni sibuk. Pagi tadi saya kuliah dengan Tuan Guru Syekh Zaini. Dia duduk abang tu kata, Bang Zakaria berminta dia ganti. Syekh Zaini pun sedap. Sedap orang ni, dia bahas kitab hikam tadi. Saya kuliah tu. Lepas tu dia pula kuliah. Sedap dia bahas kitab hikam. Kita memang masuk dia memang dia hantar hati semua. Cara penyampaian dia tu. Antara pesan dia yang dia pesan, saya pun balik sambil duduk dalam kereta nak balik tu, ayam mata duduk keluar. Ya Allah, kata Tuan Guru Syekh Zaini, akhir-akhir kehidupan kita ni, masa yang berbaki, memang berbakilah. Mungkin saya dulu tak semestinya tua mati, tak semestinya hajizan saya dulu pun tak tahu. Nak bagi tahu apa katanya, baki-baki umur kita ni, akhir-akhir umur kita ni, banyakkan kita mengaji bab apa? Bab ilmu, mengaji ilmu yang membersihkan hati. Mana? Ilmu tasawuf lah. Banyak membicarakan tentang hati. Memang dia sebut tu memang syok dengar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bila kita banyak belajar ilmu membersihkan hati ni, bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita dapat seruan daripada langit, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang bersih, jiwa yang tenang. Tuan-tuan, hari ini jiwa kita, termasuk saya bercakap ni, jiwa kita keluh kesah. Berapa hari kita tak tenang, ada masalah lah tu. Allahu Akbar. Apa yang menariknya, Tuan Guru Syekh Zainul Asri sebutlah, antara kita azam untuk dapat jumpa sekali pun jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Guru Syekh Zaini, siapa ada hadis Rasulullah, kata Tuan Guru Syekh Syekh Zainul Asri, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut siapa-siapa yang berselawat kepada Rasulullah 1000 kali setiap hari, 1000 kali. Maknanya tak banyak pun, 1000 kali. Sebelum dia mati, Allah akan perlihatkan kepadanya syurga. Allah ni kita nak noh. Belum kita mati, kita nampak syurga dulu. Macam mana wallahu alam, mungkin mimpi secara sedar pun wallahu alam. Semua tu tak ada mustahil. Ada yang pernah berjumpa Rasulullah bukan mimpi, secara sedar nampak. Allahu Akbar. Wallahu alam. Nampak syurga tu tempat tinggal yang kita nak masuk tu. Siapa-siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali setiap hari. Kalau hari ini kita tak habis lagi 1000, tuan-tuan, bagi berapa? Antara maghrib ke maghrib ni bagi cukup 1000 kali. Selawat yang paling pendek ni selawat malaikat Jibril alaihi salam lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tuan-tuan, sebelum kita membaca surah Al-Mulk, tak mana lah? Tak ada surah Al-Mulk. Tak ada. Oh, tu. Kita selawat sikitlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاحتفت منه بدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه الشرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Tuan-tuan, siapa-siapa lagi yang berhajat tentang dengan fiber yang saya bawa bulan lepas tu untuk masalah semelik buang yang besar tu yang tuan-tuan beli bulan lepas tu, siapa-siapa yang berhajat saya ada bawa lagi insya-Allah. Lepas kuliah siapa-siapa berhajat boleh jumpa insya-Allah. Insya-Allah kita baca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladhina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أآمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحيمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وإليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.
Facebook. Facebook masjid Facebook masjid Facebook masjid